Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian. Okey, untuk sesi hari ini kita akan sambung itu tajuk kita 1.6 Universal Motto, ya, Universal Motto. Jadi untuk pengenalan kita akan tengok beberapa uh, macam mana fungsi kendalian, macam mana komponen asas yang ada dan beberapa elemen-elemen dan ciri-ciri yang akan melibatkan kendalian dalam universal motto. So kita akan teruskan kepada pengenalan. Yang utama sekali adalah pengenalan. Okey, baik. Motor universal ditakrifkan sebagai motor yang boleh digunakan pada arus terus dan arus ulang alik untuk hal laju dan keluaran yang sama. Biasanya motor jenis ini dibuat dalam saiz yang kecil seperti 1.5 kuasa kuda ataupun dalam bahasa Inggeris 1.5 horsepower. Okey, 1.5 horsepower hingga 1.3 horsepower lah. 1.2, 1.3 horsepower. Okey, disebabkan motor ini adalah jenis lilitan sesiri, maka ia mempunyai daya kilas yang tinggi. Ingat, motor ini mempunyai daya kilas yang tinggi serta hal laju yang berubah-ubah. Okey. Pada keadaan tanpa beban, bila beban ni umpama berat lah, okey. Pada keadaan tanpa beban, motor ini bila dia running, dia akan berkelajuan tinggi. Maknanya berpusing dengan laju lah sebab dia ringan. Jadi, sebab dia tak ada beban, tak ada benda berat, so motor ni berputar dengan hal laju yang tinggi dan dia sangat berbahaya lah bila tak ada beban kan. Dia spin off tu, dia punya RPM tu sangat tinggi. Okay, oleh kerana itu biasanya motor ini sentiasa dijalankan dengan keadaan yang berbeban, dengan keadaan yang ada beban supaya fungsi motor ini dapat disempurnakan. Okey, motor universal ini juga dibuat dalam dua jenis, iaitu yang pertama sekali kita akan tengok di sini concentrated pole. Okay, kat sini concentrated pole non compensated. Okay, concentrated pole non compensated. Yang kedua jenis distributed field compensated. Distributed field compensated. Okay, baik, nama dia agak pening sedikit, tapi tak apa, kita hanya perlu faham cara kendalian dan beberapa ciri-ciri yang terlibat tentang motor universal ini. Okey, baik, kita pergi ke slide seterusnya. Okey, jenis concentrated pole ni kita akan ceritakan sedikit tentang dia punya ciri-ciri dia. Okey, concentrated pole biasanya mempunyai dua salient pole. Ada dua salient pole sebagaimana pada motor arus terus, pada motor motor arus terus lah, AT lah, kecuali semua laluan magnetnya dibuat dalam keping-keping besi. Biasanya komponen-komponen motor ni laluan magnetnya tu biasanya dibuat dalam kepingan besi yang nipis, dirapatkan, dan bila ada elektrik dia akan menghasilkan medan elektromagnet. Stator yang berlainan adalah perlu kerana flux akan berulang-alik apabila motor digunakan pada AU. Okey. Rotor serta angkir adalah sama dengan motor arus terus. Okey, dia punya anchor dia lah. Jenis distributed field pula, dia ada stator yang sama dengan stator fasa belah. Okay, stator dia sama dengan stator fasa belah dan rotornya sama dengan motor
arus terus. Okey. Distributed field ni dia ciri dia adalah stator sama dengan stator pasar belah, dan juga dia ada rotor yang sama dengan motor arus terus. Okay, satu gegelung compensating digunakan bagi mengurangkan voltan regangan terdapat pada angkir apabila motor beroperasi dengan AU. Alright. Voltan ini disebabkan oleh flux ulang-alik, iaitu alternating flux, okay, melalui tindak balas alat ubah. Dalam motor two pole non-compensated ni, voltan yang diaruh oleh tindak balas alat ubah dalam gelung rotor semasa komutator ni tidak mencukupi untuk menghasilkan gangguan komutasi. Komutator lah. So, berus karbon rintangan tinggi kita gunakan untuk bantu komutator ni supaya berfungsi dengan baik. Okay, berberus karbon. Sekejap lagi kita akan tengok macam mana dia punya fizikal dia. Baik, 1.6.2 operasi motor universal. Okay, ini adalah penerangan secara nota bagaimana operasi motor universal. So, motor ni biasanya dia ada daya kilas, dan daya kilas tu ada berbagai-bagai arah. Okay, unidirectional torque dipanggil ya. Daya kilas ni torque lah. Dia tidak kira sama ada gunakan pada arus terus atau arus ulang-alik. Sama ada AT atau AU lah. Penghasilan daya kilas ataupun torque ni dia berbagai arah seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Kita tengok pada rajah ini di mana operasi motor universal arah lawan jam. Bagaimana ia terjadi lawan arah jam, kita perlu melihat sekitar anak panah di positif ini, di mana anak panah ini terus mengalir ke arah gegelung north, gegelung utara, dan lilitan ini seterusnya akan mengalir ke dalam induction yang pertama di tengah-tengah yang dipanggil rotor, dan dia akan memberi reflection yang positif, okay, tindak balas yang positif, di mana tanda positif dalam bulatan ini dia menolak dan mendorong stator itu dia punya komutator tu, okay, mendorong komutator ini berpusing ke arah lawan jam. Selepas arus ni melepasi kita punya komutator ni, dia bertukar menjadi negatif. Apabila negatif, tindak balas ini akan menjadi seimbang dan mendorong arah yang selari. Maknanya bila dia lawan jam, dia akan mendorong arah tersebut sambungan. Maknanya akan terus berputar arah lawan jam. Okey, seterusnya kita tengok di mana selepas dia melepasi komutator ni, dia akan terus melalui ke gegelun south, mana south ni, dan seterusnya dia akan kembali ke arah terminal negatif. Okey, perasan tak di mana gambar rajah ini dia ada north dan south. Okey, ini adalah petanda bahawa elektromagnetik akan terhasil apabila arus melaluinya, iaitu kita panggil DGE lah, daya gerak elektrik sebenarnya lah. Okey, kita ke slide seterusnya. Okey, bagi operasi motor universal seterusnya, motor ini bekerja mengikut prinsip yang sama dengan motor arus terus, iaitu daya antara flux dan arus dalam pengalir angkir. Okey, kita lihat di sini bagaimana operasi motor universal
pada arah pusingan jam pula. Okey, tadi lawan jam, sekarang pusingan jam. Okey, bila mana kita tengok pada permulaan positif tadi, dia agak berbalik daripada rajah tadi, yang pertama tadilah. Okey, sekarang ni kita tengok kendalian yang sama saja, tapi kali ini bila arah pusingan jam, dia punya arus positif dia sebelah kanan, yang tadi sebelah kiri. So dia mengalir masuk daripada north. Okay, bila negatif daripada south tadi, yang pertama dia akan tukar menjadi north. Okay, dekat sini tadi south kan, bila negatif dia akan menjadi south, bila positif dia akan jadi north. Okay, dia terus masuk dalam melepasi kita punya commutator dan mendorong arah pusingan jam dan seterusnya dia terus mengalir ke gegelung south ini. Pada asalnya tadi kalau pusingan lawan jam, dia akan menjadi north, utara. Okey, dan seterusnya arus ni akan berbalik kepada terminal negatif. Ini antara flux medan dan arus dalam pengalir. Okey, kita jangan fikir berat-berat sangat. Kita perlu faham sedikit demi sedikit dia punya asas kendalian. Okey, kita cuba. Okey, slide seterusnya kita lihat 1.6.3 ciri-ciri halaju beban. Okey, halaju motor universal ni seperti yang saya cakapkan tadi adalah dia berubah-ubah, maknanya unidirectional. Sama seperti motor siri arus terus, iaitu pada beban halaju penuh. Nah, beban penuh halaju adalah rendah, dan pada tanpa beban halajunya tinggi. Biasalah kalau tak ada benda berat, dia ringan, dia akan berpusing dengan laju. Pada keadaan tanpa beban, halaju hanya dihadkan oleh geseran, friction dalam bahasa Inggeris. Friction ni adalah geseran, dan beban penuh pula, dan beban gelung. Okay, beban gelung ni dipanggil dalam bahasa Inggeris adalah 1H load. 1H load. Dia ada beban dalam gelung. Dalam motor tu ada gelung. Jadi kita perlu ingat binaan asas motor adalah melibatkan gelung. Ada beberapa jenis gelung yang dalamnya. Yang pertama running coil, yang kedua starting coil. Itulah beban gelungnya. Dia ada dia punya ciri-ciri dia. Biasanya susunan gear digunakan bagi mengurangkan halaju sebenar. Okey, susunan gear ni lah untuk menentukan halaju sebenar. Dia punya torque dia pada suatu nilai yang sesuai. Okey, ingat halaju adalah torque, beban adalah benda yang menampung sesuatu. Okey, seterusnya kita akan terus slide seterusnya. 1.6.4 penggunaan motor universal. Okey, penggunaan motor universal. Okay, biasanya ciri-ciri motor universal ni, sebab dia punya ciri dia bila tak ada beban dia pusing dengan laju, bila ada beban barulah sempurna dia punya ni. Biasanya kita akan tengoklah aplikasi motor universal ni pada alat elektrik yang sesuai, iaitu pada vacuum cleaner. Vacuum cleaner yang kita ada di rumah kita, di mana kelajuan sebenar adalah halaju beban. Okey, kita boleh faham dekat situ dah. Sebagai contoh yang paling dekat dengan kita, motor jenis universal ni adalah dalam vacuum cleaner atau penyedut hampa gas. Yang berpusing tu lah, yang menyedut debu. Sebenarnya itu kuasa motor untuk menarik angin sedut. Okey, itu adalah penggunaan motor universal. So dia berpusing dengan laju. Antara penggunaan lain di mana halaju dikawal oleh susunan gear,
Okey, yang ni ada gear pula kan, supaya dia nak kawal dia punya pusingan. Adalah sama seperti pada mesin pembancuh makanan atau food mixer lah. Okey, alat gerudi, okey, mesin jahit dan sebagainya. Bila tak ada beban, dia berpusing dengan laju. Tapi dengan aplikasi gear, dia boleh kontrol dia punya hal laju atau torque dia. Contoh yang paling dekat adalah kita punya alat gerudi lah, sama ada kita pakai gerudi. Pada alat gerudi tangan tu kita ada tempat dipanggil switch. Kadang-kadang dia tulis speed kat situ. Speed yang 1, speed 2, speed 3. Bila kita tukar speed 1, dia berputar dengan perlahan. Tukar speed kedua, dia laju sikit. Tukar speed ketiga, dia jadi laju maksimum. Itu adalah dikawal oleh susunan gear. Ini adalah antara aplikasi penggunaan motor universal. Itu adalah antaranya lah yang boleh kita senang mencari contoh aplikasi yang terbaik pada peralatan elektrik bagi kegunaan motor universal ini. Okey, seterusnya kita akan tengok 1.6.5, menukar arah pusingan dalam motor universal. Motor universal ni, okey, pada jenis concentrated pole atau salient pole, kita boleh tukar arah pusingan dia. Di mana cara nak tukar arah pusingan, kita tukar punca berberus karbon. Okey. Kan biasa kita nak repair sesuatu tu kan, ada macam mana motor tu tak boleh jalan sebab karbon ni habis. Nanti kita akan tengok contoh bagaimana rupa berus karbon. Dia hanya petak gelap saja. Dia ada spring sikit. Okey, dia berada rapat pada commutator tu. Kadang-kadang ada berlaku spark, itu antara petanda bahawa berberus karbon kita dah nak habis, dia akan jadi spark. Okey, kita terus. Itu cerita lain tadi. Okey, kita akan terus cerita kita bagaimana nak tukar arah pusingan ni. Arah pusingan kita boleh tukar dengan punca berus karbon. Di mana kita akan tengok dia punya pemasangan wire pada berus karbon tu. Okey. Bagi jenis distributed field compensated ni, arah yang boleh ditukar dengan mengubah punca. Okey. Tadi dia guna punca berberus karbon. Yang ni ditukar dengan mengubah punca pada dia punya angkir atau dia punya punca medan, dan juga mengubah kedudukan berberus karbon dalam arah yang berlawanan dengan kedudukan asal. Okey, baik. Okey, kita hanya cuma faham, ingat sikit beberapa ciri-ciri cara nak tukar arah pusingan dalam motor universal. So biasanya kita tengok bahawa berus karbon ni bila diubah dia punya selang, dia ubah selang dalam bahagian commutator, dia akan jadilah arah pusingan yang kita nak. Alright. Dalam rajah 8 yang kita tengok sekarang ini, dalam rajah 8 penukaran arah pusingan daripada arah lawan jam jadi pusingan jam. Okey. So, di manakah berberus karbon? Siapa boleh tunjuk kepada saya di manakah dalam rajah ini berberus karbon? Okey. Agak-agak di mana? Okey, tanpa membuang masa kita akan tengoklah. Sebenarnya berberus karbon ni pada ni ada north dan south kan, yang warna hijau ni. Ni pun sama, north, south. Sebenarnya yang berbentuk bulat macam ni, ia adalah punca berberus karbon sebenarnya. Dia akan rapat dengan stator sebenarnya. Dia akan rapat, dia menyentuh sebenarnya. Itu adalah berberus karbon. So berberus karbon ni kita perlu check lah, sebab bila dah lama kita guna suatu alat tu, lama-lama berberus karbon ni dia akan
geseran, ada friction, lama-lama dia akan haus. Bila lama-lama dia akan menjadi makin lama makin pendek, sebagainya lah. Sometimes sampai masa dia kita perlu tukar berburus karbon kita. Alright. Seterusnya kita akan tengok di sini bagaimana 1.6.6 pengawalan halaju motor universal. Okey, ini akan menceritakan bagaimana dia punya fungsi aplikasi mengawal halaju motor universal ni. Sebab dia punya torque dia tu berhalaju tinggi, sangat bahaya. Dia spin dengan laju. Dan ada beberapa lah cara digunakan untuk kawal dia punya halaju motor ni. Antaranya yang pertama kita ada resistance method. Okay, cara rintangan. Dia akan ada pasang perintang lah. Rintangan ni biasanya perintang lah. Dua, kita ada tap fill method. Kita ada tap fill method. Tapped fill method. Yang ketiga kita ada centrifugal switch method. Centrifugal switch method. Cara switch ampar. Okay, cara switch ampar ni biasalah dalam dekat dalam commutator tu dia ada switch. Bila sampai halaju tertentu dia akan cut off. Ada switch sikit. Nanti kejap lagi kita akan tengok. Okey, yang pertama kita tengok dulu resistance method ni, cara rintangan. Dalam pengawalan halaju yang dilakukan, kita gunakan perintang boleh laras yang sesiri dengan motor. Seperti dalam gambar Raja Semilang. Okey, kita ada rheostat, kita akan belitan sesiri, kita ada motor. Maknanya ini adalah cara resistance method. Maknanya macam kita guna perintah boleh laras, dia ada minimum dan maksimum kan, min dan max. Bila kita ada pusingan minimum dia akan slow, bila maksimum dia akan laju lah. Itu adalah resistance method. Cara ini biasanya digunakan pada mesin jahit. Mesin jahit yang ada sekarang lah. Kita nak laju ke, nak laju sikit ke, dia ada step dia 1, 2, 3. Biasa macam tu lah step dia. Dan jumlah rintangan ni diubah-ubah dengan menggunakan pedal kaki. Okey, pedal kaki. Perasan tak? Dekat kedai jahit biasanya orang yang tengah menjahit tu dia pijak dekat bawah tu, dia pijak pedal. Okey. Pedal tu itu adalah resistance method untuk mengawal motor tu sama ada kita nak pilih laju yang kita nak. Macam kita tekan pedal minyak kereta lah. Kita tekan slow, kereta slow. Kalau kita tekan lebih sikit, dia laju sikit. Dan sebagainya. Okay. Lebih kurang lah dia punya aplikasi dia. Okay. Seterusnya kita tengok tapered fill method. Okay. Macam mana tapered fill method ni? Okay. Cara ini dia guna pada kutub medan. Okey, pada kutub medan di mana dia di-tap beberapa titik dan halaju dikawal dengan mengawal kekuatan medan. Bila arus melalui motor masuk ke dalam stator, pada beberapa point tu dia dah di-tap, disambunglah, di-tap, dipasang. Dia mengawal medan tu. Kalau medan elektrik tu kuat, dia akan pusing dengan laju. Kalau medan tu slow, dia akan pusing slow. Tujuan ini dapat antaranya dia berbagai cara yang dibuat. Kutub medan dililit dalam beberapa bahagian dengan saiz dawai berlainan. Kedua, satu dawai nikrom dililit pada kutub medan dan beberapa punca dikeluarkan. Okey, dekat sini kita ada dua cara lah macam mana nak tap beberapa titik halaju. Okey, sekejap kita akan tengok dia punya gambaran dia. Okey, dekat sini kita tengok bagaimana tap fill method ni.
kaedah tab. Sebagaimana kita tengok dalam rajah skematik sekarang ini, kita ada motor, kita ada belitan siri. Yang gelung-gelung tu adalah sebenarnya dia punya belitan yang siri dengan motor. Tengok antara belitan tu dia dah ada tab low, mid, high. Okay. Low tu pada punca yang masukkan input, dan di tap pada mid. Maknanya dia macam ibarat switch lah. Kalau kita nak low, dia tap pada low. Dia sampai mid, dia laju sikit. Sampai high dah laju penuh lah. Okay, boleh faham bagaimana cara kendalian dia. Ni antara anak panah ni, sebenarnya anak panah ni bergerak. Dia tap kat sini low. Okay. Dia macam switch. Okay, dia tap kat mid, laju sikit. Tap kat high, maknanya dia terus pada hal laju penuh lah. Alright, itu antara penerangan seberingkas supaya mudah kita faham. Saya harap pelajar-pelajar boleh ulas apa yang berlaku, bagaimana kaedah untuk menerangkan tag fill method ni, berdasarkan gambar rajah skematik. Alright. Yang ketiga, kita tengok dekat sini di mana kita ada centrifugal switch. Kita ada centrifugal switch, antaranya metod cara Swiss ampa. Cara Swiss ampa. Okey. Motor universal ni terutamanya yang digunakan pada pembancuh makanan, minuman. Dia punya speed dia. Ada beberapa speed, beberapa kelajuan. Okay, kelajuan ni dibuat oleh satu Swiss ampa yang diletakkan dalam motor dan disambung seperti dalam gambar rajah. Okay, kita tengok gambar rajah. Bagaimana penggunaan Swiss ampa ni? Tengok cara disambung adalah selari ke sesiri dengan motor. Selari kan? Ke siri. Tengok balik macam mana. Okey, tengok dekat kawasan ni, kawasan S, C, R. C adalah kapasitor, dia ada kapasitor kat situ. S adalah switch dan R adalah dia punya rintangan ataupun dipanggil rintangan dipanggil perintang lah. Okey. Bagaimana nak kawal motor ni, dia punya speed motor ni. So gambar sebelah ni adalah gambar di mana tengok cara pergerakan centrifugal switch method. Switch ampa lah ni. Benda yang ditekan-tekan tu dia macam spring tu. Dia tolak sikit, dia off. Bila sampai sebelum dia tolak tu dia on. Bila dia tolak jadi off. Maknanya masa itulah keadaan di mana starting coil, bila dah pusing cukup laju, dia akan transfer ke running coil. Tu switch. Bagaimana switch tu bergerak, kan dalam gambar ni. Alright, ini adalah contoh yang paling berkesan untuk kita memahami bagaimana centrifugal switch berfungsi. Okey. Okey, antaranya switch dari jenis boleh laras dengan bantuan satu lever. Okey, kita masih lagi centrifugal switch ni. Switchnya adalah dari jenis boleh laras dengan bantuan satu lever pelaras. Jika kelajuan motor meningkat melebihi yang ditetapkan, switch ampa ni akan membuka sesentuh macam tangan tadi yang bergerak tadi dan membenarkan arus mengalir melalui perintang R, yang mana menyebabkan kelajuan motor berkurangan, dia jadi slow. Apabila motor bergerak perlahan, sesentuh akan tertutup dan rintangan akan dilintar-pintaskan supaya kelajuan motor itu meningkat. Okay? Motor bergerak perlahan, sesentuh akan tertutup dan rintangan akan dilintas-pintaskan. Dia akan touch lah. Dan kelajuan motor tadi daripada slow dia akan terus laju. Proses ini diulangi dengan pantas
menyebabkan perubahan dalam kelajuan kita tak nampak sangat. Dia sebab dia terlalu pantas. Dia swish tu terlalu pantas. Dia tak ketara lah. Okay, satu kapasitor C kapasitor digunakan merintangi sesentuh bertujuan untuk mengurangkan dia punya bunga api lah. Bunga api ni biasanya spark lah. Dia ada percikan dia lah. Kita tak nak spark yang banyak, nanti kan terbakar. So kita nak kurangkan dia punya spark, kita guna kapasitor lah. Dia kalau spark ni disebabkan proses membuka dan menutup sesentuh switch sampah tadi lah, buka tutup tadi, dia ada kesan dia. Bila load dia tu, arus tu, dia akan spark. Okay, kapasitor juga ni dapat menghindarkan sesentuh dari terhakis. Okey, untuk itu kita beberapa ciri-ciri bagaimana nak guna switch ampar ni, sertifikat switch ni. Tadi kita ada guna kapasitor. Bagaimana, kenapa guna kapasitor? Supaya nak kurangkan spark bunga api dan juga nak mengelakkan daripada sesentuh terhakis. Itu adalah komponen-komponen penting dalam switch method, centrifugal switch method. Jadi untuk kali ini kita sampai di sini saja penerangan-penerangan. So di akhir nanti saya harap pelajar-pelajar boleh memberi beberapa ciri, sama ada ciri binaan motor ataupun ciri kendalian bagaimana, ataupun dia punya ciri keburukan pada motor universal motor ni. Okay, saya harap student boleh memberikan penerangan secara ringkas satu kendalian dalam motor universal dan juga memberikan tiga ciri dalam motor universal ini. Okey, sekali itu sahaja daripada saya. Kita akan berjumpa lagi pada tajuk seterusnya. Saya harap para pelajar sekalian dapat mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan dalam tempoh COVID-19 ini. Okey, saya doakan semua sentiasa selamat dan sejahtera. Stay home, stay safe, amalkan SOP, sentiasa membasuh tangan dan memakai pelitup muka. Sekian dulu pada saya. Berjumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.